亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Salam sejahtera saudara-saudari dikasihi Tuhan. 今天是主日，也是圣灵降临节。 Hari ini adalah hari Minggu dan juga bertepatan dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. 圣灵他是神，他也住在我们当中。 Roh Kudus adalah Allah dan dialah Allah Immanuel yang berdiam di tengah-tengah kita. 让我们在早上的时候就把我们的时间、我们的心完全的献给我们的神。 Biarlah pagi ini kita menyerahkan seluruh hidup kita, waktu kita kepada Tuhan. 大家一同起立，我们默祷。 Mari saudara-saudari bangkit berdiri, mari kita masuk dalam doa teduh.诗篇113篇1到2节说：“你们要赞美耶和华，耶和华的仆人们啊，你们要赞美耶和华的名。耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远。” Mazmur 113 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasukkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. 让我们一同口唱心和的来赞美我们的神。 Bila kita memuji Tuhan dengan hati dan suara yang sepadan untuk memuji Allah kita. 主手所造， Yaitu pujian, hai semua ciptaannya. Doa. 三位的真神上帝，我们感谢你，赞美你。 Allah Tritunggal, kami sungguh bersyukur dan memuji namamu. 你实在是造了我们， Engkau adalah pencipta kami. 你也实在是爱了我们。
Engkau juga mengasihi kami. 你在起初的时候就拣选了我们， Pada mulanya Engkau sudah memilih kami. 让我们可以更好的来赞美你， Sehingga kami mempunyai hati yang lebih baik untuk memuji di Kau. 让我们跟你有合一的关系。 Sehingga kami punya kesatuan dengan Engkau. 愿你在今天我们的赞美当中得到你当得的荣耀。 Biarlah dalam puji-pujian Engkau dimuliakan dan seharusnya dipermuliakan. 愿你喜悦我们众人在你面前所献上的敬拜。 Biarlah Engkau berkenankan kami untuk datang memuji nama Tuhan. 祷告，感谢奉主耶稣基督的圣名。 Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk saudara-saudari sekalian. 神爱我们，他把最好的给了我们， Allah mengasihi kita dan berikan yang terbaik bagi kita. 就是把他的独生爱子耶稣基督赐给了我们。 Dia mempersembahkan anak yang tunggal yang dikasihi satu-satunya bagi kita. 那我们被他所拣选的人，我们又为他做了什么呢？ Orang kita adalah orang yang dipilih olehnya. Apa yang kita perbuat bagi dia? 我们每一天又是怎样活在他面前的呢？ Bagaimana hidup kita sehari-hari di hadapannya? 让我们借着一首诗歌来预备我们的心，进入接下来的认罪的祷告。 Marilah persiapkan hati kita melalui sebuah puji-pujian kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. 我曾舍命为你， Saya pernah berkorban demi-Mu. Mari kita semua berdiam di hadapan Tuhan. 我们为着我们自己向神做认罪的祷告。 Marilah kita berdoa untuk diri kita masing-masing secara pribadi untuk pengampunan dosa.
父神啊，我们感谢你， Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. 谢谢你把最宝贵的赐给了我们。 Terima kasih Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. 谢谢你舍下你的独生爱子， Terima kasih sudah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. 可我们又为你舍了什么呢？ Tetapi apa yang kami berikan kepada Tuhan, 我们常常犯罪得罪你， kami selalu berdosa dan bersalah kepada Tuhan. 我们常常背离你的道路， Kami selalu menyimpang dari jalan Tuhan. 我们的言语行为、心思意念常常不讨你的喜悦。 Di dalam perkataan, pikiran, tingkah laku kami, selalu kami hidup nyatakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. 可能在早上的时候，我们还在想得罪你的话， Kami dalam pagi hari ini mungkin bisa juga melanggar firman-Mu. 因为我们实在是软弱的人， Kami sungguh adalah orang-orang yang lemah. 我们实在是本性是犯罪的人。 Kami adalah orang-orang yang berdosa. 阿爸父神啊，求你怜悯我们， Bapa di dalam surga, mohon pengampunan-Mu dan belas kasihan-Mu. 求你可怜可怜我们这些罪人。 Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. 我们除了仰望你，还仰望谁呢？ Selain kami berharap bersandar kepada Engkau, siapa lagi yang kami bisa bersandar ya 求 Tuhan? 你宝血再一次的洁净我们。 Biarlah darah-Mu yang kudus sekali menguduskan kami ya 谢 Tuhan. 谢你，谢谢你，让我们可以常常的愿意回转的时候，我们就可以回转到你面前。 Bersyukur Tuhan selalu Engkau berikan kami kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. 愿你向我们每一位弟兄姐妹们施恩。 Bila Engkau memberikan anugerah kepada setiap kami, saudara-saudara kami yang kekasih. 再一次感谢你宝贵十字架上的救赎的恩典。 Sekali kami bersyukur atau anugerah-Mu yang besar, Engkau disalibkan, darah-Mu yang kudus menyucikan hidup kami. 也愿你来给我们力量，可以每一天过尽力的、竭力的过讨你喜悦的生活。 Engkau mau memberikan kami kekuatan supaya hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan. 祷告祈求奉主耶稣基督的圣名， Berdoa demikian kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 那我们继续站立。 Tetap 诗 berdiri. 篇32篇1到2节说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。” Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa 感谢神， penipu. 感谢 Puji Tuhan. 神，我们真是有福的一群人。 Puji Tuhan, kita adalah orang yang sangat beruntung. 让我们从我们内心发出赞美，发出感谢。我们唱诗感谢神。 Biarlah kita dalam hati kita yang terdalam, kita mengucapkan syukur yang mendalam kepada Tuhan.让我们也跟历代众圣徒一同来宣告我们的信仰，使徒信经。 Saat ini kita bersama gereja segala abad mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生。 在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，
审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。阿门。弟兄姐妹们，请坐。Silakan duduk, saudara-saudari, kasih Tuhan. 接下来是我们听神话语的时间了。Saat ini adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. 真感恩，今天在我们当中证道的是我们的主任牧师施建伟牧师。Kita bersyukur hari ini yang men-sharingkan firman Tuhan adalah gembala kita, Pendeta Petrus. 让我们每一个人能够存着温柔的心来聆听神的话语。Bila kita dengan hati yang lembut persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们唱一首诗，带着祷告的心来唱这首诗歌，来预备我们的心听到。Kita akan menyanyi sebuah pujian dengan hati yang berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. 合神心意， Memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， seperti lagu yang kami nyanyikan. 就好像刚才我们所唱的， Kami ingin hidup di tengah dunia ini, 我们活在这世上 hidup yang tidak sia-sia. 是不会突然的， Hidup di mana Tuhan mengizinkan memakai kami untuk berkarya di tengah dunia. 上帝会使用我们在这个世上有贡献。 Hidup yang Tuhan boleh melihatnya bersukacita dan bangga. 使我们的生命能够陶足的喜悦而感到自豪， Kehidupan yang diperkenan Tuhan. 是陶足喜悦的生命。 Oh Tuhan, berkatilah kami. 哦，主啊，求你赐福我们 Sebentar 每一 kami 位。 akan merenungkan firman-Mu. 等一下我们会聆听你的道， Berfirmanlah ya Tuhan, 求你对我们说话， supaya kami tahu bagaimana cara hidup yang tidak sia-sia itu. 使我们知道如何不过一个突然生活的生命。 Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, 圣灵光照我们的心思意念， supaya kami dapat memahami firman Tuhan 使我们能够清楚明白你的道， dan melakukannya. 而且去遵行。 Berfirmanlah ya Tuhan. 求你对我们说话，主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Shalom. 弟兄姐妹平安 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹早安。 Kita bersyukur hari ini kita tanpa terasa sudah di tengah tahun 2023 ya. 我们真的要感恩，不经不觉，我们现在已经到本年的年终了。 Dan saudara sekalian di minggu terakhir di bulan ini, 在6月的最后一个主日， ini adalah minggu yang istimewa. 这是非常特别的一个主日。 Saudara tahu kenapa? 大家知道为什么吗？ Hari ini adalah hari peringatan Pentakosta. 因为今天我们是要纪念那个圣灵降临节。 Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan bangkit 圣灵降临节就是主耶稣升天之后的第50天， atau 10 hari setelah Tuhan naik ke surga. 或者主耶稣复活的50天，或者升天之后的10 Apa 天。 yang terjadi? 那么发生什么事呢？
Pada masa itu Tuhan Allah mengenapi janjinya mengutus Roh Kudus, Allah Roh Kudus untuk dikaruniakan bagi umatnya. 那是什么呢？就是上帝赐下他的应许，就是要赐给我们一位保惠师圣灵。 Nah, hari ini juga istimewa karena nanti selesai ini kita juga akan melakukan baptisan bagi anak-anak kita yang terkasih. 今天也非常特别，因为等一下我们为婴孩来那个受洗。 Nah, saudara sekalian, mari kita bersama hari ini merenungkan satu bagian yang terkait dengan karya Roh Kudus, yaitu karunia Roh. 今天我们要讲的就是有关圣灵赐那个恩赐的问题。 Tema kita hari ini adalah berbagai karunia tapi satu roh. 我们的主题就是各种的恩赐，但是一位圣灵。 Mari saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, setelah itu Ibu Jenny akan menyampaikan dalam bahasa Mandarin. Dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. 哥林多前书12章1到第7节，圣经这么说：弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不知道、不明白。你们做外邦人的时候，谁是被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像？这是你们知道的。所以我告诉你们，就神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。若不是被圣灵感动的，也没有人说耶稣是主的。恩赐原有分别，圣灵却是一位；知识也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Amin. Amin. Saudara, suatu hari pada waktu saya masih pelayanan di ladang pelayanan saya sebelumnya, 我之前有一段时间是在某一个工厂服侍， saya lagi mau bersih-bersih ruangan kantor saya. 我正在清理我办公室的东西。 Lalu saya membongkar lemari yang isinya buku-buku dan beberapa hal yang ada di kantor saya. 然后在我办公室，我就在一个抽屉里，我就整理一些我的那些东西。 Saya menemukan 然后我就发现了， ada goodie bag. Sudah tahu goodie bag? 发现原来有一个礼品袋， Ya, tas yang berisi biasanya adalah souvenir ya. Karena ada tamu atau kalau kita bepergian dikasih apa kenang-kenangan. 就是常常别人会送给我们那些礼盒，装在一个袋子里的。 Nah, tas itu, goodie bag itu adalah dari tamu yang datang ke kantor saya 7 tahun yang lalu. 那么这个 7 tahun yang sebelumnya. 礼品袋是一位客人在7年前探访我的时候送给我的。 Dan itu adalah dari satu universitas ternama di dunia, termasuk 200 besar di dunia. Jadi bagus sekali itu ya. 那个送给我的是从一位那个大学是非常出名的大学，是全世界200名之中。 Hari itu istimewa sekali, 7 tahun sebelum saya menemukan tas itu ya, 7 tahun sebelumnya itu tamu dari luar negeri, dari universitas yang terkenal itu datang ke kantor saya, kami bertemu. Dikasih hadiah kenang-kenangan yang bagus. 就是一位客人从一个出名的大学来到探访我，然后7年之前，然后就送给我这个礼品袋。 Setelah universitas itu tradisinya tradisi excellent. Lalu di sana beberapa perdana menteri dari negara itu kuliahnya di sana. Saya nggak sebut uninya, nanti dibilang promosi. 这个大学是非常出名的，很多那些宰相、那些高知官员都是在那里毕业。我不把这个名字讲出来。 Tasnya bagus banget. 哇，这个袋子非常漂亮。
Lalu kemudian saudara sekalian biasa isinya kan brosur-brosur. 然后里面当然是有一些那些宣传短。 Saya duduk sebentar, saya keluarkan brosurnya, baca-baca lagi. 那么我坐在那里，我就看那些短文那些。 Tapi begitu semua brosur saya keluarkan, 当我把那个单张拿出来， saya kaget. 哇，我真的很吃惊。 Ternyata goodie bag itu isinya bukan hanya brosur. 因为这个礼品袋不只是那些什么那些文章而已。 Tertutup oleh brosur yang ada, isinya ternyata ada satu bungkusan hadiah, begitu indah kertas kadonya. 原来在底 Mewah 面 sekali. 看见非常非常漂亮的那个礼盒被包装的， Wah, kaget saya. 那我就很吃惊。 Selama 7 tahun saya nggak tahu ada hadiah yang mewah di dalamnya. 我不知道原来7年之久，我不知道原来里面还有一个这么好的礼瓶。 Nah, tradisi di dalam kantor saya yang lama adalah kami itu menjaga integritas. Kalau dapat hadiah kita harus declare. Maka saya panggil teman saya datang untuk menyaksikan ada hadiah. 那么我们在那个办公室的规矩就是，如果收到什么礼盒、礼瓶，我们就要去申报，就是要告诉给其他的同事们。 Kertas kadonya indah sekali, pasti hadiahnya mahal ini isinya. 哇，那个包那个礼品的那个纸也是非常漂亮，一定是很 Lalu 昂 kami 贵的。 buka bersama. 我们就一起打开， Ternyata isinya saudara sekalian adalah sekotak coklat. 原来里面是一盒的巧克力， Dan coklat yang harganya mahal banget. 是非常昂贵的个巧克力盒。 Kotaknya aja indah sekali. 大家看那个，只是那个礼盒也是那么 Dan 那么漂亮。 Dan karena ini university ternama yang tradisinya excellent, 因为这个大学是出名以卓越著 tiap 称的， butir coklat itu dicetak ada logo university-nya. 而且每一个巧克力都有那个大学的商标。 Indah banget, 哇，真的太漂亮了！ bagus banget, mahal banget, enak banget harusnya. 非常昂贵，也应该是蛮好吃的。 Kenapa saya katakan harusnya? 为什么我说应该 Jangan 呢？ lupa, 大家不要忘记了 itu sudah saya terima 7 tahun sebelumnya. 这个礼盒是我7年之前接受的 Di coklat yang indah itu 那看看那个这么漂亮， ada lapisan putih-putih keabu-abuan jamur. 看见有什么呢？也好像发霉了 Ada sporanya yang berwarna hijau. 有些已经变质，已经有绿色的。 Saya sudah bilang sama teman saya, aduh sayang banget ya kok kita nggak makan ya selama ini. 我就对我的同工们说：“哎呀，真的很可惜，为什么我们没有 Tahu 去吃呢 gitu kita buka, kita makan. 早知道如此，我们应该早 Saya 一点开发 penasaran 来 ini pasti coklat enak. 我真的很好奇，应该觉得 Saya 很 mau 好 buka, 吃 saya makan, teman saya bilang, jangan Pak, nanti mules. 我真的想去吃一口，但是我的同工阻止我。 Saudara sayang sekali bukan? 弟兄姐妹，岂不是很可惜吗？ Ada coklat yang mahal, 非常昂贵的 Yang mewah 巧克力，而且这么 yang 豪华， enak, 是这么好吃， hadiah yang bagus, 这么好的一 Tapi 个 berjamur 礼物，但是是 tidak bisa 发霉的 dimakan, 不能够去享受。 terbengkalai selama ini. 原来被搁置一旁。 Saudara ketika bicara karunia rohani, 讲到恩赐， saya khawatir 我也很担 hal 心 yang，sama terjadi dalam hidup kita. 就是我们生命中也是经历如此的。 Karunia rohani yang Tuhan berikan 上帝赐给我们的恩赐， menjadi hadiah yang terbengkalai. 有时候我们也是弃之不管的恩赐。 Saudara tahu arti karunia? 大家知道恩赐的意思吗？ Saudara, di dalam bahasa aslinya kata karunia di dalam ayat 4 tadi itu menggunakan kata dasar karis. 原文是 charis， Karis itu adalah hadiah yang istimewa yang kita dapat bukan karena jasa atau perbuatan kita. charis 的意思就是一个非常特别的礼物，不是因着我们的什么功劳而得到的。 Karis itu adalah hadiah yang istimewa yang hanya haknya Roh Kudus memberikannya kepada kita. 是特别的礼物，只有那位圣灵才能赐给我们。 Kalau tadi hadiah itu adalah hadiah dari university yang begitu terkenal di dunia, saya aja bangga. Maka karis ini, karunia ini adalah dari Allah Roh Kudus sendiri. 如果刚才我只是一位只是从出名的大学给我的一份礼品，我已经感到这么自豪，何况是从上帝圣灵赐给我的恩赐呢？ Lebih bangga nggak kira-kira? 大概我们会不会感到更 Luar 加自 biasa 豪呢？ istimewa. 真的是非常特 Mungkin 别。 saudara berkata, tapi Musa, itu kan hadiahnya paling buat Musa. Para pemimpin gereja, hamba Tuhan dapat karunia.
可能很多人这么想啊，这些恩赐多数都是给牧师啊，给教会里的知识同工。Saya siapa sih? 那么我到底是谁？ Saya cuma orang Kristen biasa. 我只是一位平信徒而已。 Mungkin saudara berpikir begitu. 可能大家是这样想的， Maka saudara perhatikan ayat selanjutnya. 所以请大家留意接下来 Di 所 dalam 说 ayat 的。 7 firman Tuhan berkata begini. 在第7节这么说， Kepada apa? Kepada 显灵， tiap-tiap orang 这里圣灵显在个人身上， dikaruniakan pernyataan roh. 是叫人得益处。 Kalau tiap-tiap orang itu artinya cuma Musa Petrus saja? 如果个人难道只是许建伟牧师吗？ Cuma Musa Petrus, Musa Bambang, Ibu Jenny Lim, Pak Har saja? 是不是只是帮忙牧师我自己还是巴哈尔呢？ Kalau tiap-tiap berarti buat siapa saja? 如果讲在个人，就是说每一个人 Saudara semua. 啊，大家都有， Saudara dan saya. 大家和我， Amin? 阿门。 Kalau gitu pertanyaannya. 所以问题是， Hei, selama ini 长 di 久以来 mana kotak coklat istimewa itu? 那个特别的巧克力盒在哪里呢？ Setelah ketika bicara karunia rohani, 当我们讲到那个圣灵的恩赐， maka kalau kita nanti baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, karunia rohani itu bukan usaha kita. 然后我们看见这一切都不是因为我们自己的能力， Tapi itu adalah kewenangan Allah Roh Kudus yang menentukan ya jenis yang mana yang diberikan kepada Petrus, mana yang diberikan kepada Lisa, mana yang diberikan kepada Agus dan sebagainya. 这一切都是在于那位圣灵要分给谁，就是分给牧师，分给Lisa 老师，还有分给阿古斯弟兄 Dan itu kita tidak pilih. 啊，那是我们无法选择的。 Dan karunia rohani itu 而这个恩赐呢， bukan diberikan karena kita sampai level rohani tertentu lalu dikasih, bukan. 也不是因为我们的灵命增长到某一个程度，所以圣灵才赐给我们。 Tiap-tiap orang percaya. 只是凡是每一个信徒都会有的。 Artinya kalau hari ini saya baru terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. 所以如果说今天我才刚刚接受主耶稣成为我们的救 Saya 主， masih baru bersama Kristus berjalan. 我才刚刚与基督同行， Maka saya pun mendapatkan karunia rohani itu. 那么我也是会得着那个恩赐。 Kadang kita berpikir, 有时候我们会这么想： wah kalau orang punya karunia rohani ini tandanya level rohaninya tinggi. 哇，如果某人有这种恩赐，他就是说他的灵命非常长进。 Jangan campur adukan karunia rohani dengan level kerohanian. 所以我们不要把一个人他的灵命的成熟度和他所拥有的恩赐画上等号。 Saudara, saya mengatakan ini bukan pemikiran saya, ini adalah pemikiran dasar di dalam teologi sistematika ketika bicara tentang karunia roh. 如果讲到圣灵的恩赐，这不是我的想法，而是那个系统神学的那种神学思想。 Jadi artinya kalau saudara hari ini adalah seorang yang baru percaya Tuhan Yesus baru beberapa hari, beberapa jam, sebulan, 2 bulan. Setiap kita, saudara dan saya punya karunia rohani. 所以无论你是刚刚才信主，或者才2个星期，或者几个钟头，或者几个礼拜，这完全都会有这个恩赐的。 Dan setiap jenis karunia rohani itu sama berharga. 每一种恩赐在上帝面前都是同等的。 Kalau saudara membaca nanti di rumah, lanjutkan membaca di dalam 1 Korintus 12, digambarkan ada seperti karunia rohani ditempatkan gambarannya seperti tangan, seperti kaki, dan sebagainya. Semua sama berharga di hadapan Tuhan. 如果大家回去读这个哥林多前书12章，那么大家看有些是被描绘成为手或者成为脚，但是在上帝面前都是一视同仁的。 Saudara, kadang-kadang kita manusia melihat, wah pendeta itu pinter khotbah, saya kagum, dia punya karunia rohani yang tinggi, dia wah hau gitu ya. 有时候我们看见那个牧师，哇，他能够讲得那么好，他真的非常bagus。 Wah, yang satu pendeta ini bisanya cuma besuk. 另外一个牧师只是会探访而已， Kurang. 好像Wah, yang ini 不够。 ada aktivis bisa mimpin pujian indah sekali. 哇，如果这个 Hebat. 同工能够领唱，哇，真的了不起啊！ Yang satunya cuma bersih-bersih, ruangan dibersihkan, diatur-atur. 另外一个只是在那里打扫处理，好像比较低级。
Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. 圣经没有这样教导我们。 Semua karunia rohani sama berharga di mata Tuhan. 在上帝的眼中，所有的恩赐都是有其价值的。阿门。 Pertanyaannya sekarang, 现在的问题是， di mana karunia rohani yang saudara miliki? 现在你拥有的是什么恩赐呢？ Saudara, poin pertama ini mari kita baca bersama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebagai anggota tubuh Kristus, saya pasti memiliki minimum 1 karunia rohani. 第一点是什么呢？就是身为基督的那个肢体，所以我们每一个人都至少拥有一个恩赐。 Amin. 阿门。 Saudara nggak yakin punya coklat yang mahal itu? 大家 Amin. 不相信自己拥有那盒昂贵的巧克力吗？ Pertanyaannya pada pagi hari ini, 今天早上的问题是， di manakah karunia rohani yang Tuhan berikan itu? 上帝赐给你是什么恩赐呢？ Sudahkah Anda menemukannya? 你已经找到吗？ Menyadarinya? 已经觉悟到吗？ Atau selama ini disimpan berjamur seperti coklat yang mahal tadi? 还是你把它隐藏起来，就好像刚才牧师讲的那个巧克力已经发霉了呢？ Ketika kita bicara karunia rohani, 当我们讲到圣灵的恩赐， maka saudara yang berikutnya, 接下来是 karunia rohani itu atau karismaton itu, charismaton 就是那个恩赐的原文， itu artinya adalah suatu anugerah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk membangun gerejanya. 就是圣灵赐给我们一个特别的礼物，让我们能够建造那个教会， Bukan untuk pamer, 不是为了炫耀， bukan untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, bukan. 不是为了做世上的工作， Tetapi tujuannya adalah supaya kita sebagai tubuh Kristus dapat membangun, saling membangun. 目的是让我们能够彼此的建造，因为我们都是在基督里的肢体。 Wayne Grudem berkata begini dalam bukunya. Wayne Grudem 这么说， Karunia rohani adalah setiap kemampuan yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam setiap pelayanan gerejawi. 恩赐呢，就是圣灵所赐的一种能力，可以用作什么呢？用作教会发展它的事工。 Setelah kemampuan itu 这种能力 bukan tanpa tujuan, 不是说毫无功 tapi ada 用， tujuan diberikan 但是有目的的， supaya kita dapat saling membangun. 就是让我们能够彼此建造。 Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, 在哥林多前书12章 kepada 第7节这么 tiap-tiap 说 orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan bahwa karunia itu untuk membangun jemaatnya. 而且在第14章第12节是说的，为了在建造教会。 Kalau hari ini saudara melihat gereja lesu, 如果今天看见教会好像 maka 没有 jangan 活力， tanyakan pengurusnya mana, 就不要问那些知识在哪里 gembalanya siapa, 那个驻堂牧师是谁， tapi tanyakan, 但是你要问 sudahkah saya 我是否已经 sebagai anggota tubuh Kristus itu 成为基督的肢体之一， menggunakan karunia rohani itu 已经使用我的那 untuk 个恩 tujuan yang 赐 dimaksud, 来做成基督要我做 untuk 的， saling menguatkan, 就是彼此鼓励， untuk saling melayani, 彼此服侍， untuk saling menyemangati, 而且彼此的来 untuk 勉励 karya besar Tuhan melalui gerejanya. 借助这个教会能够完成基督的大功。 Saudara, hal itu mengantar kita kepada poin kedua. 我们现在就进入第二点， Mari kita baca bersama. 我们一起来读。 Dalam bahasa Indonesia bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tujuan karunia rohani adalah agar setiap anggota tubuh Kristus bertumbuh dan kuat melalui kehidupan saling melayani antar anggotanya. Amin. 就是圣灵给我们那个目的是什么呢？让我们每一个基督里面的肢体能够成长，也能够坚定，借助这个在这个教会生活里彼此来服侍。 Saudara, itulah sebabnya di dalam Efesus 4 ayat 16 juga menguatkan pemahaman ini. 所以在以弗所书4章16节也强调这一点。 Ketika ayat 15 bicara tentang Kristus Yesus adalah kepala gereja.
讲到第15节讲到基督是元首的时候， kita ini adalah anggota tubuhnya. 我们就是他身上的肢体。 Maka firman Tuhan berkata begini. 所以圣经这么说， Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, lanjut menerima pertumbuhan. Pertumbuhan itu terjadi karena saling melayani. 然后在以弗所书第4章16节是这么说的：全身都靠他的联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用，彼此相入，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Pertumbuhan itu terjadi dikatakan oleh masing-masing pelayanan bagiannya. 所以能够被建立，因为彼此都在那里配搭服侍。 Oleh penggunaan karunia rohani oleh anggota-anggotanya saling melayani. 每一个肢体，他们都使用他们的肢体来彼此建立。 Saudara, kalau lihat 3 bulan terakhir badan saya tambah lama tambah kurus, betul ya? 弟兄姐妹 Banyak 可 yang 能 bilang, Musa kok kurus ya? 发现3个月以来，牧师好像越来越消瘦。 Ada yang bilang Musa, jemaat ada banyak bikin Musa susah ya kok tambah kurus. 有些人说是不是那些会有令你感到烦恼，所以你这么瘦呢？ Supaya tidak menimbulkan gosip, saya harus jelaskan di tempat ini. 为了不要令大家太多猜测，在那里讲闲话，我就在这里要澄清一下。 Saya lagi diet, saudara. 我是在节食， Dalam 2 bulan saya turun 5 kilo. 不错，我2个月瘦了5公斤。 Kalau dihitung semua total dari saat awal sampai sekarang sudah 3 bulan, saya sudah turun 6 sampai 7 kilo. Puji Tuhan. 3个月里，我呢已经减了6到7公斤，所以感谢神。 Lalu saya nonton videonya Adi Rai. 然后我也看 Adi Rai 的视频， Dia bilang orang kalau sudah 40 atau 50 tahun ke atas, jangan kegemukan, tapi juga otot harus dilatih. 他就说40岁以上呢，就不要太胖，而且要训练你的肌肉。 Istri saya, Semu Ita sampai bingung. Wah, Semu ini ya Musa lagi puber jadi kedua. Angkat besi. 为什么现在又在那里自己练那个锻炼身体？ Enggak, 不， sudah kelewatan. 已经 Sudah 是 ketuaan saya. 已经过时了。如果要练体重， Saya sehari push up pagi 75 kali, malam 75 kali. 每天都做那个掌上压， Angkat barbel 300 kali, tapi barbelnya cuma 2 kilogram ya. 那我也举那个哑铃是2公斤的， Supaya ototnya jalan, darahnya jalan, gitu kata Adi Rai. 让我的肌肉也不致萎缩，而且能够帮助我的那个。 Ketika tiap anggota tubuh bergerak, 所以当我们每一个肢体都在那里运作的时候， darah jadi lancar, 那么我们的血液循环也比较 badan 好， jadi sehat, 而且就身体 saya 健 jadi 康， nggak ngantuk kan. 所以我也不会太容易困。 Kalau akhir-akhir ini lihat saya jalan cepat gitu, ya itulah karena itu tadi. 如果大家现在看我行走也比较快，快步走，就是因为这个缘故， Jadi sehat. 所以我变成健康， Bagus nggak? 好不好？ Bagus ya? 好不好？ Tubuh itu 这个身体， ketika bergerak, 一直在那里 semua 运作， bagiannya bergerak, 所有肢体都 saling 被用 menopang. 到，互相配搭， tubuhnya jadi seger. 所以身体就变得越来越 Demikian 健 juga 康。 tubuh Kristus. 基督的肢体，基督的身体也是如此。 Oleh sebab itu saudara sekalian, saya suka apa yang dikatakan oleh John Calvin. 所以弟兄姐妹，我很喜欢 John Calvin 所说的， John Calvin berkata begini. 他这么说。 Saudara bisa baca lengkapnya, tapi saya jelaskan pakai bahasa saya saja. 大家可以去读一下，但是我会简单的解释一下。 John Calvin berkata begini. John Calvin 这么说， Tuhan itu tidak menumpukan semua karunia rohani ke satu orang saja. 就是上帝不会把所有的恩赐堆积在某一个人身上。 Kalau itu yang terjadi, orang itu jago khotbah, 如果如此的话，那个人又会讲道， jago tanfang, besuk, 又会探访， jago nyanyi, 又会唱诗， ya, bisa khotbah, bisa nyanyi, 又会唱诗，又会讲道， bisa besuk, 又会探访， bisa gambar, 又会画图画， bisa apa aja. 什么都做，都 Terakhir 能做。 bisa capek dan bisa mati. 后来他就会太过辛苦而去世了。 Jadi bisa sombong. 那么他也会什么呢？高傲。 Jadi bisa tidak butuh yang lainnya. 那么他觉得不需要其他人了。 Sehingga dikatakan oleh John Calvin, orang kalau diberi sumpahan begitu akhirnya dia nggak butuh orang lain.
所以 John Calvin 说，如果他有这么多的恩赐，最后他觉得不需要。Jadi orang yang hebat sendiri. 他就是觉得以自己为傲。Jadi Superman. 觉得自己是超人。Gereja bukan tempat Superman. 教会不是为超人而设。Gereja adalah tempat di mana tubuh Kristus saling melayani. 在教会其实是那个肢体彼此服侍。Amin. Gereja maju bukan karena gembalanya. 教会能够有增长，不是因为牧师，不是因为那个驻堂牧师。Gereja maju bertumbuh karena semua setia melayani Tuhan. 而是因为所有的人都参与来服侍。Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, 弟兄姐妹 Wayne Grudem berkata begini, satu kalimat yang indah untuk ulang tahun gereja kita.，Wayne Grudem 这么说，一句非常美好的Masih dalam semangat ulang tahun. 我们还在庆祝我们的堂庆。Wayne Grudem berkata begini. Wayne Grudem 这么说。Gereja yang sehat akan memiliki karunia yang sangat beragam. 一个健全的教会，它会有多元化的那个恩赐。Dan keragaman karunia itu. 这种多元化 seharusnya tidak mengarah kepada perpecahan. 应该不会导致分化教会。Semakin banyak orang yang berkarunia. 更多的人有 melayani Tuhan 来服侍上帝的时候， yang terjadi adalah saling menguatkan, saling membangun. 就会彼此的鼓励，彼此的建立。Hari ini masih semangatnya ulang tahun gereja kita. 我们还是在这种堂庆的庆祝堂庆的精神。Ulang tahun ke OSU. 25。Wah hebat ya, saya bisa dikit-dikit Mandarin. 是我们堂庆25周年纪念。Saudara rindu nggak gereja kita lebih bertumbuh dan kuat lagi? 大家渴望吗？让我们这个教会越来越增长吗？ Amin. Amin. Kalau gitu, mari melayani Tuhan. 如果这样的话，请大家参与侍奉。Pakai karunia rohani yang saudara punya. 使用你所拥有的那个恩赐。Terakhir. 最后。 Ketika bicara karunia rohani. 讲到这个恩赐。 Kalau saudara lihat di Alkitab begitu banyak. 如果大家看圣经是有这么多的恩赐。 Di 1 Korintus 12, Paulus menjelaskan banyak beberapa hal. 在哥林多前书12章，使徒保罗解释了几种。 Di Roma 12 ayat 6 dan 8, Paulus menjelaskan beberapa lainnya. 12章6到8节，使徒保罗也在诠释其他的恩赐。以弗所书也有。 Kalau Rasul Petrus orangnya simple. 使徒彼得就比较简单的一个人。 Cuma dibagi dua aja deh. 他说把它分成2种吧。 Karunia ngomong sama karunia kerja deh. 就是会说话的恩赐和会 Anda ingin bertanya, 有人问 apa aja karunia rohani itu? 那么有什么恩赐呢？ Saudara, karunia rohani itu banyak sekali. 这恩赐是有很多种类。 Yaitu kemampuan-kemampuan yang Tuhan terus tambahkan di sepanjang zaman ini. 就是上帝历代以来一直不断的加增 untuk gerejanya boleh bertumbuh 让这个教会能够成长 makanya Wayne Grudem berkata begini maksud dari semua ini hanyalah untuk mengatakan bahwa Allah itu memberkati gerejanya dengan berbagai macam karunia rohani yang luar biasa dan itu semua adalah tanda dari anugerahnya yang begitu beragam 所以 Wayne Grudem 这么说，简单的说，就是上帝赐给教会很多奇妙的那个恩赐，就是为了要让他们这个教会能够增长。这一切都是因着他的恩典。 Karunia rohani itu bisa sesuatu kemampuan yang tadinya kita nggak punya, tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita jadi bisa. 本来我们没有那个恩赐，但是我们相信主之后，可能就会有。 Roh Kudus menambahkannya buat kita. 就是圣灵加增给我们的。 Ada juga bakat. 会有天分。 Bakat itu adalah keturunan. 天分就是传承下来的。 Bukan karunia rohani. 不是恩赐。 Tapi Tuhan Allah Roh Kudus bisa memakainya menjadi karunia rohani buat 但是 pelayanan. 上帝会使用我们的天才、我们的天分，成为我们的恩赐。 Orang tua saya, papi mami saya 我的父母 bukan pendeta. 不是牧师。 Ya punya usaha lah seperti Bapak Ibu sekalian. 他有自己的生意，就好 Tapi 像各 di 位一样。 gerejanya diberikan tugas berkhotbah hampir tiap minggu. 但是在教会里，他们赋予那个责任，就是要去讲道。 Saudara mungkin berpikir, ini Musa Petrus bisa khotbah gara-gara papa mamanya bakat. 可能有些人说牧师会讲道是因为父母亲遗传下来。 Asal tahu. 大家有知道？ Waktu saya kecil, 我小时候 saya kalau ngomong sering salah. 我常常讲错话。 Kalau debat sama teman-teman di SD itu kalah terus saya. 如果在小学跟我的同学们辩论，我常常都输的。
Kalau saya ngomong sama orang, 如果我跟别人说话， saya nggak bisa tatap mata orang. 我不敢面对他，看着那个人的眼光 Baru ngomong sebentar langsung turun saya. 啊，只说一点，然后我就低头。 Wah gitu, saya nggak bisa ngomong. 我是不会说话，不擅长不善言的人。 Tahun 1987, 1987年， ketika saya kuliah di IPB, 当我在IPB那里， Tuhan mengubah hidup 进修 saya. 上帝改变我。 Lalu kemudian saya dikasih tugas oleh persekutuan waktu itu. 然后当时校园的团去这样 Petrus 叫我有一个 pimpin ya, jadi MC, 啊，他 pimpin 说 lagu. 你做司仪吧，你在领唱 Entah kenapa saya kok nekat. 啊，也不知道从哪里来的那种勇气。 Saya arek Surabaya, bonek, modal nekat. 我就是从泗水来，我就是有那股的 Nggak pernah 勇气， dilatih. 从未操练， Saya maju ke depan. 然后我就上台。 Lalu persekutuan mahasiswa kami itu di ruang kimia dari IPB yang kuno gitu ya, isinya 300 orang, saudara. 然后在那个会堂里，就是有大概300位同学， Kursinya itu miring ya, kursi kuliah semua, jadi kayak bioskop gitu. Lihat ke MC di depan. 就好像戏院那种排椅子的方式。 Saya 就看 memimpin 下来， pujian. 我在那里领导， Gak pernah 领唱 dilatih. 从未操练，受过培训 Gemeteran.。我在那里站静， Kacau, 哇，一团糟， dingin, 觉得非常冷， kaku, 非常僵硬， keringetan, 发冷汗， jelek banget. 非常差劲。 Lalu kemudian waktu baru 2-3 lagu saya bilang siapa yang mau kesaksian silakan maju ke depan. 唱了2首诗歌之后，我就说谁愿意分享的，请上来做见证吧。 Seorang kakak kelas dari dari duduk yang tinggi itu lari turun. 有个学长，他就从上面下来， Oh, dia mengeluh. 他好像在那里埋怨。 Persekutuan hari ini jelek sekali. 他说今天的团体真的很糟糕。 Saya MC duduk di situ tuh menghadap dia, lemes langsung. 我领唱的坐在前面面对他，我立即 Lagunya kurang bergairah. 他说那首诗歌不够冲劲啊，不够活 Tandanya 力。 dari logat itu dia pandai menyanyi, saudara. 原来他是很会唱诗的， Lagu kurang bagus, 那首诗歌不太 tidak 好， semangat. 没有活力。 Ayo kita semangat, 好，让我们蛮有 bangkit 活力， berdiri. 大家站起来吧。 Dan dia mengajak satu lagu. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji dia. Tadi lagu itu ya. 他就是唱牧师那首诗歌。 Semua teman-teman, saudara tahu IPB ada Batak, Ambon. 这一杯杯有 Wah, 的， banyak 有 orang-orang 人 nyanyinya indah sekali. 他们都有很美好的 Suasana begitu indah, gembira sekali. 非常美好的， Semua orang bersuka cita menyanyi. 所有人充满喜乐来唱那首诗歌 Kecuali。seorang Petrus yang duduk di situ lemes, dengkulnya hilang. 除了那个位Petrus 在那边已经上档 Saya 了。 seperti tidak punya dengkul hari itu. 那天我真的好像没有膝盖。 Habis gitu silakan duduk. Cuma gitu doang dia, bukan kesaksian. Duduk lagi dia. 然后他没有分享做什么见证，就叫其他人坐下来。 Saya tidak dendam tapi saya ingat sekali. 我没有仇视他，但是我记得这件事。 Anda bisa bayangkan duduk dari situ maju ke sini gimana? 大家可以想想看吗？在那里很近的一个距离，要向前走。 Sambil melanjutkan tambah jelek lagunya. 我要继续领唱，是越来越糟糕。 Dalam hati saya katakan, Tuhan, this is the first and the last. 心中我就对上帝说：“上帝啊，这是也是头一次，也是最后一次了。 6 bulan saya nggak mau datang. 6个月以来，我不愿意再参加了， 6 bulan saya nggak mau melayani. 我也不要去服侍。 Malu. 哇，真的， Tuhan kan tahu saya nggak bisa. 上帝，你知道我做不来。 Tapi melalui saat teduh tiap pagi, saya tahu saat teduh pagi 1 jam, 2 jam. 但借助每天的那个领袖时间读圣经， Tuhan ingatkan, 上帝再次提醒我， engkau anggota tubuh Kristus. 你是 Aku mau pakai engkau melayani. 你是基督身体的肢 6 体，我 bulan 要使用。 kemudian saya mulai jadi MC lagi. 6个月之后，我又开始做那个领唱的， Gemeter sedikit. 有一点颤抖， Belum sampai setahun, 还不到1年。 saya sudah dijadwalkan berkhotbah. 他们就已经安排我要讲 Dulu di 道。 kampus kami,
在学校那个校园， Pengkhotbah bisa mendadak nggak datang. 在他们团契中讲员会突然之间 Sehingga 出 walaupun 现， kami bukan sekolah teologi, 虽然不是神学院， semua teman-teman pengurus harus siap berkhotbah kapan saja. 所有的同工他们都要会讲到，就是 Sejak tahun 1988 saya berkhotbah bahkan sebelum sekolah teologi. 所以1988年我还没有进入那个神学院，我已经开始讲到了。 Sampai hari ini saya tegak berdiri ingin melayani Tuhan. 直到现在为止，我还站立得住，我要 Dari yang dengkulnya lemes, 本来我的膝盖已经无力， Tuhan pakai berdiri. 上帝使用我，然后 Memberitakan 我站得 firman 住 Tuhan. 在传讲上帝的道， Memimpin pujian. 来领唱。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian, oleh sebab itu, 所以弟兄姐妹， mari kita tidak sombong kalau punya talenta Lupa. atau karunia rohani. 如果我们有恩赐，我们不要骄傲， Dan juga jangan kemudian mengatakan saya nggak punya sesuatu. 然后也不要说我什么都没有，没有什么恩赐。 Ya, saudara, tiap kita punya minimal satu karunia rohani. 弟兄姐妹，你们每一个人都至少有一个恩赐。 Maka poin ketiga ini penting. 所以第三点是非 Mari 常 kita 重要。 baca sama-sama. 1, 2, 3. Temukan Temukan, latih， latih dan pergunakan karunia rohani yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. 就是我们要寻找我们那个恩赐，去操练它，而且使用它来 Amin 服侍主。阿门， Amin. 阿门。 Saudara, 弟兄姐妹 di dalam suatu komunitas iman seperti kita yaitu gereja, 在我们那个教会所有信徒的团体， orang tidak dilihat sebagai objek untuk dilayani. 我们看人不是把它当成我们服侍的那个焦点。 Kalau saudara datang ke gereja Gereja. untuk minta dilayani, saudara salah melihat gereja. 如果你来教会要受人的服侍，你错看教会 Kita 了。 datang untuk saling melayani. 我们来教会是要彼此 Amin 服侍。阿门。 Saudara mungkin bertanya, gimana caranya tahu karunia rohaninya Musa? 可能大家会问，那么我怎么知道我自己的恩赐是什么呢？ Saudara, materi hari ini sebetulnya butuh ceramah 5 jam biasanya. 其实今天如果讲这个恩赐是需要5个钟 Saya hanya 头， memberikan introduction aja. 我只是给大家引言而已。 Nah, kemarin Lausos Sam punya talenta, ya karunia rohani yang luar biasa, administrasi itu karunia rohaninya. 那个 Sam 老师他是有那个 Sudah 治理， bantu, ada assessment alat tes yang dibuat dalam Google Form. 他已经为我们预备一个 Google Form 的。 Nanti sekeluar dari tempat ini, kalau saudara ingin tahu karunia rohani apa, saudara bisa minta kartu ini, nanti bisa di-scan QR-nya, lalu bisa mengisi. 散会之后，大家如果有兴趣，可以去拿一个卡，上面有一个二维码，大家去扫码一下就 Lalu 知道 izinkan 自己。 kami para hamba Tuhan punya waktu 1 minggu kita olah. 然后允许这个牧师传道1个星期来去处理。 Lalu nanti saudara dapat telepon ke gereja seminggu lagi, Iya atau sih. nanti kami yang telepon, kalau misalnya nggak ditelepon-telepon ya, 那 untuk 么 tahu karunia rohani apa. 那么大家1个星期之后可以与教会接洽，知道自己是什么的恩赐，或者我们也会去通知你们。 Kalau saudara mengerti, mengisi tidak ngerti caranya gimana, saudara bisa telepon ke hamba Tuhan, nanti dibantu. 如果大家不知道怎么样去填那个表格，也可以打来教会，我们可以帮助大家。 Saudara, ada kata-kata mungkin yang tidak biasa didengar oleh gereja kita, nubuat, bahasa lidah dan sebagainya. Saudara, kebetulan gereja kita adalah menganut pandangan bahwa karunia rohani tetap berlangsung sampai akhir zaman. 我们可能有些我们的教会很少讲到关于说预言呢，这种的恩赐， Atau 但是 istilah 我们相信这些恩赐直到如今还是继续的， atau istilah teologinya adalah continuationism. 所以我们讲的是 continuation， Tapi 就 dengan 是 berhati-hati 持续性。这个所有的恩赐都是持续性，直到现在仍然有。 Supaya kita tidak salah, 但是我们要小心， khususnya atas karunia-karunia rohani yang berbentuk miracle, mujizat. 如果是涉及神迹方面的恩赐，大家也要特别小心 Kadang-kadang iblis bisa meniru. 因为那个撒旦他也 Kadang-kadang 会。 pelaksanaannya bisa tidak tertib. 他也会照样去做，但是 Maka oleh sebab itu untuk Betul, tes karunia betul. rohani nanti setelah saudara mendapatkan kami olah datanya, nanti akan dibimbing sama para hamba Tuhan GKI Kebenaran Baru ya sebagai kayak mentornya ya, konsultasi. 所以 Saudara bisa dibantu untuk memetakan. 所以大家如果填了表格，那么教会会通知你们，而且会帮助你们督导你们关于你们在恩赐的各方面。
Itu hanya alat tes. 这只是去 Tapi yang 试 lebih 验 penting 而已。 adalah bagaimana kemudian kita sungguh-sungguh mencari pimpinan Tuhan, menemukannya. 最重要的就是我们求上帝引领我们，使我们能够找到我们自己的恩赐是什么。 Terus saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem 说的我非常喜欢。 Wayne Grudem berkata bahwa karya Roh Kudus dibagi gerejanya membantu kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu sungguh ada. 就是圣灵赐给我们各种恩赐，就是让我们觉悟到上帝真的存在。 Kalau saudara pakai karunia rohani saudara, 如果你使用你的恩赐， karunia untuk menolong yang susah, 你帮助救济那些贫穷的人， maka saudara orang yang susah akan menyadari bahwa Tuhan itu sungguh hidup 那些 dan menyatakan kasihnya. 那些困苦的人就觉得真的上帝是活着的，而且我得到帮助。 Kalau Anda mempunyai karunia untuk bernyanyi, 如果你有唱诗的恩赐， melalui pujian yang saudara naikkan, orang merasakan dibangunkan dan disadarkan bahwa Allah itu sungguh ada. 那么听到你唱诗歌的人，他们就觉得真的上帝真的存在。 Maukah saudara dipakai Tuhan 你愿意被上帝所使用吗？ untuk maksud tersebut? 为了达到上帝的目的， Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的父， sempurnakanlah ya Tuhan. 求你使刚才所讲的道更正确， Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami, 令刚才所讲的信息 Supaya 更全 anak-anak-mu 备，使你的儿女们 boleh mendapatkan lawatan kasih-Mu 能够感受到你的眷顾， dan dapat mempergunakan 而且使用 karunia rohani yang Tuhan berikan 你所赐给他们的恩赐 untuk melayani, 来服侍你， untuk kemuliaan Tuhan. 为了荣耀你 Di 的 dalam 名。 nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 弟兄姐妹 di，kesempatan yang istimewa ini kita akan melakukan baptisan anak atas 5 anak yang telah dibawa oleh orang tuanya untuk datang kepada gereja dibaptiskan. 今天早上我们有5个孩童来接受洗礼， Kami undang orang tua dan anak untuk maju ke depan. 请父母带着孩童到前台来。 Sebelum baptisan akan dilakukan, kami undang segenap orang tua untuk dapat berdiri, ya. Dan saya akan membacakan titah baptisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah kita lalai di dalam membaptiskan mereka. Sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Gereja kita adalah gereja yang memegang pengajaran Reform Theology, di mana kita memegang satu prinsip tentang Covenant Theology, teologia perjanjian. Tuhan menyatakan perjanjian keselamatannya kepada orang tua dan anak-anak. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, dan begitu juga kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Lebih lanjut mengenai hal perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus pun juga menyatakan betapa ia mengasihi anak-anak dengan berkata di dalam Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Oleh sebab itu, setelah dibimbing, para orang tua siap untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan untuk dibaptis pada hari ini, maka para orang tua, marilah menjawab beberapa pertanyaan ini secara bersama di akhir seluruh pertanyaan. Apakah saudara percaya
bahwa berdasar atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjiannya dan oleh karena itu dibaptiskan. Yang kedua, apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam ketaatan kepadanya sesuai Alkitab? Apakah jawab saudara? Amin. Selanjutnya saya undang maju ke depan Bapak Franky Tornando Arifin bersama Ibu Emilia Restianti Saputri membawa anak terkasih Edena Mutiara Shanet Dava. Edena Mutiara Shanet Dava, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau menjadi milik Kristus selamanya, engkau mendapatkan karya keselamatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tuamu membesarkan engkau, terus menjadi anak yang hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau nak, dengan cinta kasih-Nya, terus sampai engkau bertumbuh dewasa, hidup dalam Kristus, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadimu selamanya. Amin. Silakan. Bapak Victor dan Ibu Arlene Olivia Leo membawa anaknya yang terkasih Gerard Arthur Huang. Gerard berusia 3 bulan, ya, dibawa kepada Tuhan. Gerard yang ganteng, ya, artinya Gerard kemenangan katanya, ya. Oke, Gerard, ya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau menjadi milik Allah Tritunggal selamanya. Tuhan kiranya memberkati engkau terus tumbuh sehat, cerdas, mengenal Kristus. Pada waktunya engkau boleh di sini berdiri mengaku percaya kepada Kristus secara dewasa. Berkati ya Tuhan orang tuanya dengan cinta kasih Tuhan untuk boleh membesarkan anak di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Pinter ya, nggak nangis. Oke. Bapak Imam Prayogo dengan Ibu Nadia Haryanto membawa anaknya Ilona Prayogo. Kalau tadi Edena ada Shanetnya yang artinya God is gracious, maka Ilona artinya bright, ya. Baik, mari kita doa bersama. Ilona Prayogo, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan terus meneguhkan hidupmu, menjadi milik Tuhan selamanya, bertumbuh dewasa, mengenal Kristus, dan pada waktunya engkau boleh mandiri, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya mengaku percaya. Kiranya Tuhan memberkati orang tua dengan cinta kasih dan berkat Tuhan, supaya boleh membesarkan anak dalam hikmat pimpinan Tuhan, boleh mengenal Tuhan sesungguhnya dengan sungguh-sungguh, dan boleh hidup dalam kasih dan damai bahagia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan. Selanjutnya Bapak Yohanes dan Ibu Gabriela Anora Yona. Anaknya bernama Shanela, yang sekali lagi artinya God is gracious, Tuhan itu baik. Ya, silakan. Shanela 8 bulan, ya. Shanela, ya. Shanela Jovanka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal meneguhkan hidupmu, imanmu, boleh terus di dalam Tuhan, diberikan segala kebaikan Tuhan, boleh percaya Tuhan terus setia sampai akhir. Berkati orang tua, boleh membesarkan anak dalam cinta kasih dan kebenaran Tuhan. Amin. Silakan. Bapak William Suryadi dan Ibu Jessica Mulyadi. Walter
Enoch Suryadi, ya, umur 5 bulan. Ya. Ya. Hari. Walter Enoch Suryadi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati hidupmu, boleh terus percaya kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Pada waktunya engkau boleh mandiri, berdiri sebagai dewasa, mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Berkati ya Tuhan, Papa Mama, supaya boleh sungguh-sungguh membawa anak di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, Bapak Wiji Mulyono dan Ibu Kristina Riantiningsi dengan anaknya Yosafat Septiviano Mulyono atau dipanggil Yose biasanya. Ya, Yosafat Septiviano Mulyono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau menjadi milik Allah Tritunggal selamanya, mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, dan biarlah engkau boleh bertumbuh sampai dewasa, boleh percaya kepada Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati Papa Mama, supaya boleh membesarkan Yose di dalam terang kasih kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ya, Tuhan berkati. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian, baptisan anak hari ini. Kita selalu gembira, bersuka cita ketika anak-anak boleh dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah orang tua kita doakan boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, boleh hidup di dalam damai, kasih, bahagia. Dan jangan lupa untuk terus setia membawa anak kepada Kristus, mengajarkan nilai hidup Kristiani yang baik. Baik, orang tua silakan menghadap kepada jemaat. Ya, silakan Pak Wiji dan Bu Riantiningsi maju. Ya, sekali lagi kita berikan sambutan hangat, selamat kepada keluarga. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu dan keluarga dapat duduk kembali. Perlu partisipasi di dalam setiap kota-kota. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi umat Tuhan. Setiap kita boleh melalui persembahan dengan QR code ataupun dengan transfer atau membawa persembahannya ke kotak persembahan. Kita akan menjadi sebuah pujian yang sangat indah, yaitu pakai hidup.山丘筑我灵，愿千岁几归我境，使我手作主神功，已被主慈爱感动，已被主慈爱感动，使我教为主行路。到地走吩咐，使我常常在你
华我们的神，我们真感谢你。 Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. 神感谢你还给我们有机会来侍奉你， Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan tetap berikan kami untuk melayani 我 Tuhan. 们全人本来都是属于你的， Pada mulanya kami adalah milik Engkau ya Tuhan. 也愿我们每一个人真心的把我们全人献给你。 Biarlah setiap diri kami secara total mempersembahkan diri kepadamu. 求你来使用我们， Pakailah kami ya Tuhan. 也愿我们被你使用， Dan biarlah kami mau dipakai untuk 把这一点 pelayanan 点 Tuhan. 放在你面前。 Dan memberikan segala sesuatu di hadapan-Mu. 愿主你使用你来赐福， Pakailah kami untuk melayani Tuhan ya. 使它能够成为更多人的祝福。 Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 我们感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名， Demikian doa syukur kami dengan beralaskan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk saudara-saudari kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu, senang hari ini kita dapat beribadah bersama. Sebelum saya akan menyampaikan beberapa pokok warta hari ini, izinkan saya menyapa. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kebayoran Baru? Bila ada, dengan segala hormat saya mohon kesediaan dapat angkat tangan. Apakah ada? Wah, banyak ya keluarga-keluarga ya. Kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang Bapak Ibu ya. Tuhan berkati, senang sekali Bapak Ibu dapat hadir bersama. Ya, para rekan-rekan Asher bisa membantu menyambut. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama di GKI Kebayoran Baru, kami ucapkan selamat datang. Kami terus mengundang untuk dapat hadir bersama menjadi bagian dari keluarga besar GKI Kebayoran Baru. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini ada beberapa pokok warta melalui video. Mari kita saksikan warta hari ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Benih Injil. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Petrus Suryo dengan tema Church, Brothers and Sisters. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni jam 9 pagi dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Li dengan tema Markus pasal yang ke-10 ayat ke-32 sampai 52. The Value of the People of the Kingdom of God. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2023 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Livia Anggreni Ang, mama dari Bapak Acen Argubi, mama mertua dari Ibu Krisnawati, Ibu Lestari Ayuling, oma dari Saudara Felix Valian, Saudara Lucky Valian, Saudari Fortina Valian, Saudari Grace Ariela, Saudara Theophilus Ariel, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dalam usia 92 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Baik, demikian warta hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin di sepanjang perjalanan hidup kita ada doa-doa yang kita pikir, Tuhan, ini hal sepertinya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dapat diatasi. Saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagi kita. Melawat, menolong, memberkati saudara dan saya di dalam segala pergumulan kita. Mari katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku
menjaga, amin Tuhan. Karena Kau menopang, hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, lawatlah kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Kalau ada ya Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini beribadah baik di tempat ini, di gedung gereja maupun di rumah atau dimanapun juga, sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan kesulitan keuangan. Oh Tuhan, tolong Tuhan berkati, bukakan tingkap langit berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita. Tuhan berikan penghiburan dan pertolongan, pendampingan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, lawatlah dalam kasih, berkat, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, berkatilah gereja-Mu, supaya boleh menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang terus ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Silakan.